Assalamualaikum dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada semua yang menonton. Pada hari ini, kami akan mengulas sedikit tentang kes yang agak tular iaitu 2 pelajar sekolah ditahan lumba haram. Terdapat 2 pelajar sekolah ditahan daripada 4 geng rempit yang terlibat dengan kegiatan lumba haram di Lebuh Raya, Lingkaran Luar Butterworth, Bagan Ajam. Kegiatan yang berlaku pada 26 Oktober 2020 ini mendapati bahawa 2 daripada mereka adalah pelajar tingkatan 5 dan 2 lagi adalah pekerja kilang. Mereka dikatakan berlumba sesama sendiri dari Plaza Tol Bagan Ajam sehingga ke Pusingan U Terminal Kontena Butterworth Utara sambil melakukan aksi-aksi yang berbahaya. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 42 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terusnya, kita beralih kepada definisi permasalahan konsep. Apa itu lumba haram? Lumba haram ialah satu perlumbaan motosikal di atas jalan raya yang bercanggah dengan peraturan undang-undang jalan raya. Dapat kita lihat dapatan kajian, bilangan dan peratusan umum mereka yang terlibat dalam kegiatan lumba haram dan rempit berdasarkan sumber dari Rozmi dan Nur Hayati 2007, keterlibatan remaja pada usia 14 hingga 20 tahun memberikan sumbangan peratusan yang terbesar. Boleh saya senaraikan 3 faktor utama kepada permasalahan ini. Yang pertama ialah diri sendiri. Sifat ingin mencuba yang tinggi dalam kalangan remaja. Mereka tidak dapat membezakan perkara yang baik atau buruk secara rasional terhadap sesuatu perkara. Nafsu ingin mencuba mereka memenangi mengawal diri mereka. Yang kedua pula ialah faktor rakan sebaya. Hal ini adalah di mana seseorang remaja itu lebih mempercayai rakan-rakannya berbanding keluarga sendiri. Terlalu mengikut ke mana sahaja kegiatan yang rakannya lakukan tanpa berfikir panjang akan kesan buruknya. Yang terakhir ialah faktor keluarga. Ini juga adalah kerana ibu bapa yang kurang memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan para remaja mencari perhatian yang mereka inginkan dengan cara seperti menyertai kegiatan lumba haram ini. Yang seterusnya adalah kesan lumba haram. Kesan lumba haram ini terbahagi kepada 2 iaitu diri sendiri dan orang lain. Yang pertama adalah boleh mengakibatkan pergaulan atau seks bebas. Kini sudah menjadi satu trend para mak rempit akan membawa pasangan mereka yang digelar sebagai cikaro. Mereka gemar menawarkan perempuan sebagai taruhan mereka di dalam aktiviti yang tidak bermoral ini. Kedua, lumba haram merupakan satu aktiviti yang berbahaya untuk keselamatan dan nyawa mereka. Apabila mereka berlumba, kemungkinan untuk mereka terlibat dalam kemalangan adalah sangat tinggi dan dalam pada masa yang sama, mereka akan menyusahkan ibu bapa mereka. Akhir sekali adalah mereka bakal diasingkan dan dipandang serong oleh masyarakat. Disebabkan perkara tersebut, mereka akan hanya bergaul dengan kelompok mat rempit sahaja, yang mana menyebabkan mereka lebih selesa melakukan kesalahan itu. Seterusnya adalah kesan lumba haram kepada orang lain. Pertama sekali, ibu bapa perlu mengeluarkan wang untuk menyelamatkan anak mereka. Apabila para mak rempit ini diberkas oleh pihak polis, mereka akan hanya boleh dibebaskan apabila ibu bapa datang mengikat jamin untuk anak mereka. Dari situ, ibu bapa harus melaburkan duit ke tempat yang tidak memberikan mereka keuntungan kembali. Kita boleh lihat yang mak rempit ini akan menyusahkan ibu bapa mereka sahaja. Selain itu, kadar kemalangan jalan raya meningkat. Mak rempit meletakkan nyawa pengguna jalan raya yang lain di dalam bahaya seperti menganggap nyawa mereka tidak berharga. Menurut petikan yang diambil dari BH Online, mengeluarkan satu berita tentang 2 mak rempit diburu oleh polis disebabkan mereka melanggar pengguna jalan raya yang tidak bersalah dan menyebabkan mangsa tersebut putus kaki kiri dan patah dua-dua belah tangan. Seterusnya, mengganggu pengguna jalan raya lain. Mak rempit ini selalunya akan menggunakan jalan raya awam untuk melakukan perlumbaan yang mana jalan tersebut digunakan oleh semua orang. Dari situ, pengguna jalan raya yang lain merasakan mereka tidak selamat dan terancam apabila menggunakan jalan raya tersebut. Akhir sekali adalah peningkatan kes kecurian. Untuk melajukan motosikal mereka, mereka harus mengubah suai enjin motosikal mereka. Disebabkan mereka tiada punca kewangan, mereka akan mengambil jalan mudah dengan melakukan aktiviti pencurian. Strategi menangani permasalahan ini. Pertama, ibu bapa perlu memberikan perhatian yang secukupnya kepada anak-anak. Terkadang disebabkan ibu bapa mereka terlampau sibuk dengan pekerjaan, mereka merasakan diri mereka tidak disayangi serta tidak mendapatkan perhatian yang sepatutnya. Dari situ, mereka mula mencari perhatian dari kawan-kawan sekeliling mereka. Dalam pada masa yang sama, mereka berkawan dengan kawan yang salah dan membawa mereka ke jalan yang tidak elok.
Selain itu, membenarkan anak di bawah umur menunggang motosikal, iaitu dari umur 13 hingga 16 tahun. Akhir sekali, memperbanyakkan aktiviti perlombaan yang mematuhi undang-undang, iaitu di dalam lita yang mana ianya tidak akan mengganggu keselamatan orang lain. Yang seterusnya adalah pesanan kepada diri sendiri dan orang lain tentang aktiviti merempit. Pertama, tidak bergaul dengan rakan yang sering terlibat dengan perlombaan haram, yang mana ianya boleh menyebabkan kita terpengaruh dan terikut-ikut dengan aktiviti mereka. Kedua, jagalah diri sendiri dan janganlah terlalu mengikut nafsu yang mana ianya boleh menjerumuskan diri kita ke arah kebatilan. Ketiga, tinggalkanlah perkara yang buruk jika tidak mampu membuat kebaikan. Jika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang bagus untuk keluarga, janganlah menjadi beban di dalam keluarga. Seterusnya, sebagai seorang ibu dan bapa, seharusnya memberikan perhatian yang secukupnya untuk anak-anak. Ibu bapa adalah insan yang akan mencorakkan kehidupan anak mereka sendiri. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ibu bapa juga harus mengawasi tindak tanduk anak-anak mereka kerana mereka lebih terdedah untuk melakukan perbuatan delinkuensi ini di masa sekarang. Kegiatan mak rempit ini semakin bertambah dari hari ke hari seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Akhir sekali, pupuklah semangat kerjasama dan tanggungjawab di dalam diri supaya dapat menjaga kesejahteraan masyarakat. Dan jikalau tidak mampu menjuang sesuatu untuk masyarakat, cukup hanya berdiam dan mengikut peraturan. Akhir sekali adalah rumusan. Secara keseluruhannya, mak rempit merupakan satu perbuatan delinkuensi yang mana ianya juga melibatkan keselamatan masyarakat lain. Perbuatan delinkuensi ini bukan sahaja menyusahkan keluarga, malahan komuniti terdekat. Masyarakat sekeliling akan menghakimi mereka dan tidak akan memberikan mereka peluang kedua. Ianya juga akan merosakkan akhlak remaja-remaja di Malaysia. Untuk membasmi perkara ini, kesemua pihak harus turut serta berganding bahu untuk menanganinya. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.